Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar kamu orang yang masih mengikuti live session di BKK TV untuk episod kali ini bersama dengan saya Raswin, dan kali ini kita mau cerita pasal ekonomi. Kenapa ekonomi? Sebab 29 Oktober nanti kita akan sama-sama ikuti sesi pembentangan belanjawan 2022 dari Dewan Rakyat, dan yang paling kita tunggu-tunggu nanti good news daripada sesi pembentangan itu, good news untuk semua dalam memulihkan industri ataupun sektor ekonomi negara kita, khususnya di negeri Sabah ataupun di KK ini. Kita throwback dulu sikit 2 tahun sebelum ini, dengan keadaan COVID-19 yang melanda secara global di negara kita dan di Sabah ini juga, kita melihat bukan sahaja menjejaskan kesihatan rakyat kita, tetapi juga menjejaskan sektor ekonomi kita. Jadi ramai yang berhadapan dengan situasi getir, sampai ada yang gulung tikar dan menantikan sinar harapan. Jadi dengan itu topik kita pada hari ini, masih adakah sinar harapan? Untuk tahun 2022, kita perlu mencari satu jalan, solusi dalam memulihkan ekonomi negara kita. Jadi untuk episod kali ini kita akan bersama-sama panel jemputan khas kita, iaitu yang berbahagia Dr. Rafiq Idris, Pengarah Pusat Pelaburan, Endowment dan Wakaf Universiti Malaysia Sabah, yang juga merupakan Associate Fellow di Ungku Aziz Center for Development Studies Universiti Melaya. Tapi sebelum itu, kita ada satu klip khas untuk kamu orang yang tertanya-tanya. Taman-taman awam di Kota Kinabalu sudah buka ke belum? Kalau buka, apa SOP-SOP-nya? Sama-sama kita saksikan klip ini. Kita kembali selepas ini. Pada pandangan doktor selaku pakar ekonomi, bagaimanakah doktor melihat sendiri impak pandemik ini yang boleh dikatakan menjadi sejarah hitam dalam dunia ekonomi, khususnya kepada peniaga-peniaga kecil? Saya bersetuju bahawa pandemik ini adalah merupakan sejarah hitam kepada negeri Sabah, negara Malaysia dan dunia secara umum, khususnya dari perspektif ekonomi. Kalau kita undur 100, 105 tahun, 110 tahun ke belakang, pelbagai peristiwa sebenarnya yang telah dicatatkan sebagai sejarah hitam, sekurang-kurangnya daripada aspek ekonomi, dunia ataupun regional,
Sebagai contoh, pada Perang Dunia Pertama, ekonomi dunia sangat terjejas disebabkan langkah-langkah yang diambil atau perbelanjaan yang telah dibuat sewaktu Perang Dunia Pertama. Pada tahun 1929-1930-an telah berlaku kemelesetan ekonomi dunia atau apa yang disebut sebagai Great Depression. Ekonomi negara-negara maju seperti Amerika Syarikat dan banyak negara telah terjejas teruk disebabkan peristiwa kemelesetan ini. Kemudian kita ada Perang Dunia Kedua, kita ada krisis minyak dunia tahun 1970-an, kita ada recession di Malaysia tahun 1985, kita ada Asian Financial Crisis 1997-98, telah berlaku Twin Tower ataupun September 11 tragedy tahun 2001 yang mana impaknya kepada ekonomi kita juga dirasai. Jadi kita ada Global Financial Crisis tahun 2007-2008 dan sekarang kita menghadapi pandemik COVID-19. Pandemik COVID-19 dan penghadan pergerakan manusia memberi kesan kepada seluruh dunia, termasuklah negara-negara maju dan berpendapatan tinggi. Sebagai contoh, kadar pertumbuhan keluaran dalam negara kasar yang negatif dilaporkan turut dialami oleh negara-negara maju. Sebagai contoh, di United Kingdom, kadar pertumbuhan mereka adalah pada negatif 9,79%. Di Spanyol, negatif 10,8%. Di Amerika Syarikat, negatif 3,49%. Di kalangan negara ASEAN juga, perkara yang sama. Hampir kesemua negara mencatatkan pertumbuhan negatif pada tahun 2020. Inilah termasuklah negara seperti Singapura yang mencatatkan pertumbuhan negatif 5,39%, Thailand negatif 6,09%, Filipina negatif 9,57%, dan Malaysia negatif 5,9%. Negara di Timur Tengah juga tidak terkecuali, negara seperti Arab Saudi sebagai contoh. Kadar pertumbuhan mereka dicatatkan pada angka negatif 4,1%. Bagi negara-negara yang banyak bergantung terhadap sektor pelancongan sebagai contoh, turut terjejas teruk. Kalau saya boleh bagi satu contoh, negara Maldives ya. Prestasi pertumbuhan keluaran dalam negara kasar mereka pada tahun 2020 dicatatkan pada angka negatif 31,9%. Bila berbicara angka-angka negatif yang saya sebutkan tadi, ianya berlaku disebabkan prestasi pemain-pemain, ejen-ejen dalam ekonomi yang sangat terkesan disebabkan penularan wabak COVID-19 dan akibat daripada itu, perintah kawalan pergerakan atau penghadan pergerakan manusia di dalam negara dan di antara negara terpaksa dibuat. Ketika COVID-19 mula tersebar, kerajaan mengambil tindakan proaktif dengan mengambil beberapa langkah. Contohnya di Sabah, pelancong daripada China tidak dibenarkan memasuki Sabah secara sementara pada akhir Januari 2020. Terdapat perintah kawalan pergerakan pada bulan Mac 2020. Selepas itu terdapat kelonggaran kawalan dengan memperkenalkan perintah kawalan pergerakan bersyarat. Kemudian perintah kawalan pergerakan pemulihan. COVID-19 dan PKP ini memberi kesan buruk kepada perniagaan kecil dan sederhana di semua sektor, kecuali makanan, keperluan asas dan perkhidmatan berkaitan penjagaan kesihatan, di mana kesannya adalah lebih minima. Pada awal bulan ketika Mac, pada awal bulan ketika MCO diperkenalkan dulu, kita melihat sudah ada iklan menjual perniagaan seperti hotel, restoran dan perniagaan lain. Banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang dilarang, yang terpaksa dilarang untuk berniaga disebabkan untuk mengekang penularan wabak ini. Jadi kesan utamanya di sini adalah the demand for goods and services has fallen. Permintaan di dalam pasaran telah menurun disebabkan pandemik ini. Kita bernasib baik di Malaysia, intervensi ekonomi kerajaan agak cepat yang mana ada pakej rangsangan ekonomi yang diperkenalkan. Terdapat bantuan khas seperti subsidi gaji,
Moratorium Bank dan Geran Perniagaan untuk PKS. Okey, mungkin izinkan saya juga berkongsi beberapa angka berkaitan perdagangan dan kesan COVID ini kepada negeri Sabah. Yang pertama adalah berkaitan perdagangan antarabangsa. Berapa banyak perdagangan sebenarnya yang turun? How bad is bad? Okay, the impact of COVID-19. Okay, Sabah mencatatkan penurunan ekspor sebanyak 19% pada separuh pertama tahun 2020. Okay, the first half of 2020, a decline of 19% berbanding separuh pertama tahun 2019. Okay, kalau kita tengok dalam konteks 8 bulan pula, untuk tempoh 8 bulan tahun 2020, jumlah ekspor Sabah dicatatkan penurunan sekitar 17%. Okay, mungkin adjustment telah dibuat. Okay, jika kita bandingkan tempoh sama pada tahun 2019, Januari hingga Ogos. Okay, kalau kita lihat sektor pelancongan pula, okay, sektor pelancongan ini adalah antara penyumbang terpenting dalam sektor perkhidmatan negeri Sabah. Sektor perkhidmatan adalah sektor terpenting dalam ekonomi Sabah yang mana sumbangannya terhadap keluaran dalam negara kasar melebihi 40%. Jumlah kedatangan pelancong untuk 7 bulan pertama dilaporkan sekitar 806,428. Okay. Pada tahun 2019 pula, setahun yang kebelakang, pelawat untuk 7 bulan dilaporkan adalah 2.389 juta. So, angka 7 bulan pada 2019 hampir 3 kali ganda lebih besar daripada angka 7 bulan pertama pada tahun 2020. Bayangkan kesannya sekurang-kurangnya kepada perusahaan mikro dan kecil dan bagaimana ia sangat berkaitan dengan rantaian perniagaan lain di sektor lain dalam ekonomi Sabah. Dari sudut peniaga-peniaga kecil, ada yang sudah sampai kais pagi makan pagi, ada yang sudah kais petang makan petang, ada yang sudah tidak mampu membayar sewa kedai, sewa rumah, bayaran hutang, pinjaman kenderaan, rumah dan lain-lain. Okay, dan apa yang kita hadapi sekarang adalah berbeza daripada apa yang pernah kita hadapi sebelum ini, sejak merdeka, yang mana dalam waktu-waktu tertentu kita tidak dibenarkan keluar rumah. Kita bandingkan dengan Asian Financial Crisis 97-98, walaupun kesannya agak teruk, tapi manusia masih boleh bergerak dan masih boleh berusaha. Okay, tapi di dalam konteks pandemi COVID-19 ini, pergerakan kita sangat terbatas. Itu respon saya. Berbalik kepada topik utama kita, masih adakah sinar harapan? Boleh doktor kongsikan, masih adakah cara atau peluang bagi sesetengah masyarakat yang terjejas terutamanya golongan peniaga untuk menghadapi situasi krisis ini dan bagaimana? Untuk menjawab persoalan ini, suka saya sebutkan sinar di sini boleh membawa beberapa pengertian. Okay, pertama, mungkin golongan peniaga balik seperti keadaan asal, seperti sebelum pandemik secepat mungkin. Okay, kedua, ianya juga boleh bermaksud boleh bertahan untuk kelangsungan perniagaan, okay, at least for the next few months sebagai contoh. Ataupun kalau kita katakan tidak ada sinar, that means tidak ada hope lah, tidak ada pemulihan. Pada saya, sinar itu ada. Walau bagaimanapun, bila pulih, ianya bergantung kepada keadaan semasa. Sinar itu tetap ada. Kunci kepada recovery ataupun pemulihan adalah bila pergerakan manusia di dalam negara, di antara negeri dan di antara negara akan pulih kembali. Itu adalah sinar total bagi sebuah ekonomi. That is sinar utama yang boleh kita katakan harapan untuk fully recover kepada keadaan asal sebelum ini. Bagi perniagaan yang tidak bergantung kepada permintaan dari manusia dari luar negara, mereka tidak memerlukan kebenaran antara negara untuk kembali pulih ataupun berada pada tahap pemulihan. Sinar itu untuk terus bertahan sentiasa ada. Bagi perniagaan yang nature-nya tidak bergantung kepada permintaan daripada luar. Tentang sama ada masih adakah cara atau peluang
bagi sesetengah masyarakat yang terjejas, terutamanya golongan peniaga untuk menghadapi situasi yang sukar ini, saya ingin katakan sudah tentu masih ada. Sesetengah jenis perniagaan mungkin tidak relevan atau tidak dapat dilaksanakan buat sementara waktu. Justru menyebabkan kita untuk beralih kepada sesuatu yang boleh dilakukan. We have to do something that we can do. Ini memerlukan adjustment, perubahan, modifikasi kepada aktiviti atau kaedah kita melaksanakan sesuatu perniagaan. Sebagai contoh, perniagaan restoran ataupun kafe secara fizikal, keadaan semasa mungkin membuatkan kita terpaksa berubah kepada yang bersifat e-hailing, Food Panda dan lain-lain. Bagi penghantaran makanan, kita lihat ramai juga yang telah survive dengan adjustment yang dibuat. Saya juga ingin katakan bahawa kita boleh manfaatkan semua bantuan yang diberikan oleh pihak kerajaan dari segi apa yang pernah ditawarkan sebelum ini, subsidi upah, geran perniagaan, moratorium, pinjaman, dan banyak lagi yang lain. Ini bertujuan untuk memberi ketahanan, membantu kelangsungan perniagaan dan meminimalkan kesan dahsyat COVID-19. Bagi sesetengah jenis perniagaan lain yang mungkin tidak dapat dilaksanakan ketika PKP sebelum ini ataupun sekarang jika ada restriction, mungkin boleh menghentikan operasi yang terjejas dan buat perkara lain yang boleh dilaksanakan pada ketika ini. Saya dapati banyak juga syarikat yang memfokuskan kepada perkara yang mereka boleh lakukan pada ketika ini. Instead of tunggu on certain specific thing yang kita tidak boleh lakukan. Itu respon saya. Perkataan e-commerce tidak asing lagi didengar pada masa kini. Kerajaan pula lebih memberi galakan dan sokongan dalam penggunaan teknologi dalam perniagaan. Pada pendapat doktor, adakah cara seperti ini boleh membantu peniaga-peniaga kecil dalam menjana ekonomi semasa musim kegawatan ini? Apakah peniaga perlu sertai dalam penggunaan perniagaan secara digital? Dan bagaimana pula peranan kerajaan dalam memberi peluang dan dorongan? Aktiviti berkaitan e-commerce, digital economy ataupun gig economy merupakan sebahagian daripada aktiviti ekonomi yang sangat penting pada zaman mutakhir ini. Sesetengah aktiviti perniagaan tidak lagi menggunakan cara manual yang lama ataupun tradisional, yang mana boleh dilaksanakan melalui kaedah e-commerce, aktiviti berkaitan ekonomi digital ataupun aktiviti ekonomi gig. Kaedah-kaedah contemporary ini adalah lebih efisien, menjimatkan masa dan kos serta trendy pada zaman ini. Saya berpandangan cara seperti ini boleh membantu peniaga-peniaga kecil dalam menjana pendapatan semasa musim kegawatan ekonomi ini. Sekadar perkongsian, saya sendiri mengenali seseorang yang sangat terkesan di saat pandemik. Dia seorang pemandu, driver, dan disebabkan prestasi syarikat yang tidak memuaskan, yakni mencapai kerugian, dia terlibat dalam eksersis pengecilan syarikat. Menjelang hari-hari terakhirnya bersama syarikat tersebut, beliau telah membuat adjustment apa yang perlu dan menceburkan diri dalam aktiviti perkhidmatan e-hailing, penghantaran makanan dan sebagainya. Saya lihat he is surviving dan ada kalanya pendapatannya lebih besar daripada apa yang dia perolehi sebelum ini. Justru saya ingin tekankan bahawa tiba masanya bagi peniaga-peniaga yang sangat terjejas dan perniagaan yang nature-nya berkenaan yang masih belum beralih kepada yang bersifat e-commerce, digital economy ataupun gig economy untuk mula berjinak-jinak secara berperingkat kerana banyak peluang di sebalik ekonomi berteraskan digital dan aktiviti gig. Sayang kalau kita tidak go into this direction. Bagi pihak kerajaan pula, saya mencadangkan agar geran-geran sebagai galakan untuk transformasi disediakan. Pinjaman untuk perniagaan beroperasi dengan ciri-ciri aktiviti ekonomi gig dan digital ini diperbanyakkan. Program-program kesedaran dan latihan yang bersesuaian
juga perlu diperbanyakkan. Karena masih ramai lagi yang the literacy level is still, I would say, low ya, di setengah kawasan. Kalau kita lihat di konteks kerajaan, apa yang telah dilaksanakan, sebenarnya banyak ya. Perkara ini bukanlah perkara yang sangat baru. Sebenarnya sebelum pandemik COVID-19 lagi banyak sebenarnya yang telah dilakukan kerajaan sebagai galakan untuk transformasi ke arah ini. Jadi di peringkat kerajaan, kalau kita tengok banyak inisiatif atau program yang usaha yang telah dilaksanakan, yang saya katakan tadi sejak banyak tahun lalu. Jadi kalau kita tengok contoh package penjana yang diumumkan beberapa banyak bulan yang lalu, adanya campaign atau program campaign Micro and SMEs e-commerce. Micro and SMEs e-commerce campaign. Yang mana ianya adalah sebahagian daripada inisiatif kerajaan dalam untuk melonjakkan perniagaan, to propel business. Ada juga program yang disebut sebagai Shop Malaysia Online, untuk consumption atas talian. Dan sebenarnya banyak lagi yang telah diperkenalkan agar peniaga transform ke arah ekonomi digital, ekonomi gig. Itu respon saya. Saya mengharapkan Belanjawan 2022 yang bersifat inklusif untuk semua sektor industri kreatif dan juga sokongan secara kewangan dan juga insentif kepada mereka yang terkesan sewaktu pandemik COVID-19. Saya berharap pada Belanjawan 2022 kali ini para belia tidak dilupakan. Harap juga bantuan-bantuan dapat ditingkatkan khas untuk para belia dari segi pendapatan pekerjaan ataupun dari sektor-sektor lain lah. 我希望2022年的财政预算案，我们国家政府可以提供更多的设施，特别为年轻人，尤其是在这个疫情期间，所谓的设施就包括那些商业贷款以及更多的工作机会。 Sebagai belia, harapan saya dalam Belanjawan Negara tahun 2022
ialah mengharapkan kerajaan Malaysia akan mencari inisiatif untuk membantu para belia mencari pekerjaan semasa pandemik ini, khususnya kepada golongan yang telah kehilangan pekerjaan. Harapan saya untuk belanjawan 2022 ini agar belia tidak diketepikan dari segi pinjaman dan juga bantuan. Pinjaman maksudnya pinjaman daripada perumahan dan bantuan daripada sektor ekonomi. Kewajaran membuka lebih luas sektor ekonomi. Adakah ianya akan membantu peniaga-peniaga yang selama ini terjejas akibat sekatan operasi perniagaan yang bukan esensial? Tindakan seperti ini terpaksa dibuat bagi membantu menurunkan penularan virus COVID-19 ini. Apa komen doktor? Sebagai respon kepada pertanyaan ini, saya suka kongsikan beberapa angka rasmi yang memberi gambaran betapa teruknya kesan COVID-19 dan PKP ya. Pada awal tahun 2020, yaitu Januari 2020, seperti yang saya ada terangkan di awal tadi, sejumlah lebih 300,000 pengunjung dari luar Sabah telah memasuki Sabah. Januari sahaja. Jika kita andaikan setiap orang membelanjakan RM1,000 sahaja, lebih kurang 300 juta dibelanjakan pada bulan Januari. Tapi apabila sempadan ditutup, pada lebih kurang minggu ketiga Mac 2020, kita tidak menerima pengunjung sebesar seperti keadaan kebiasaannya. Ini telah memberikan kesan kepada chain ataupun rantaian perniagaan dalam ekonomi yang banyak dari segi permintaan yang telah menurun. Dari sektor pelancongan dan perhotelan, industri makanan, perkhidmatan pengangkutan, dan banyak lagi sebenarnya yang sangat terkesan disebabkan COVID-19 dan Perintah Kawalan Pergerakan. Selama lebih setahun kita tutup dan buka sektor ekonomi untuk mengawal, membendung penularan wabak COVID-19. Kesifatkannya sebagai wajar. Pandemik COVID-19 ini adalah suatu perkara yang baru dan kita sebenarnya masih mempelajari berkenaan kawalan wabak ini. Tapi pada keadaan sekarang, pada keadaan ini, persoalan kewajaran membuka sektor ekonomi bagi saya ianya adalah sangat wajar kepada non-essential juga jika keadaan mengizinkan. Jika tidak, kesan bebanan perbelanjaan ataupun budgetary implication terpaksa turut dikongsi oleh pihak kerajaan. Walau bagaimanapun berkait soal kewajaran ini dan masa yang sesuai ini, kita serahkanlah kepada pihak kementerian, jabatan, agensi, pemegang taruh yang berkaitan untuk memutuskannya. Karena pada saya mereka lebih tahu kerana mempunyai akses terhadap angka-angka detail keadaan COVID-19 di Malaysia, di Sabah khususnya. Mereka pasti telah membuat perkiraan untuk mengimbangi di antara keselamatan rakyat, kesihatan rakyat, dan ekonomi rakyat. Itu respon saya. Menjelang belanjawan 2022 yang tidak lama lagi, apakah harapan doktor khususnya dalam membantu masyarakat dan juga golongan peniaga-peniaga kecil? Harapan saya, bantuan-bantuan seperti apa yang diumumkan pada bajet-bajet yang lepas untuk membantu golongan OKU sebagai contoh, orang kurang upaya, golongan B40, M40, warga tua, sangat wajar untuk diteruskan. Kerana bantuan seperti BSH ini sebagai contoh, sangat membantu dan saya harapkan ianya tidak terlalu terikat kepada pelbagai syarat-syarat yang kadang-kala menyusahkan. Geran-geran perniagaan wajar diperbanyakkan. Pinjaman mikro dan kecil perniagaan perlu diperbanyakkan dengan prosedur yang lebih mudah menjelang pengumuman bajet 2021, 2022.
Sebagai penutup, suka juga saya kongsikan pandangan ataupun analogi salah seorang sarjana ekonomi terkemuka yang bernama Profesor Paul Krugman. Dia mengatakan dalam analoginya, the key thing to realize is that we are not facing a conventional recession, at least so far. Apa yang kita hadapi sekarang bukan perkara recession yang biasa kita hadapi. Dia berbeza. For now, most job losses are inevitable. Kehilangan pekerjaan sekarang adalah sesuatu yang sangat tidak dapat dielakkan. Indeed necessary. They are a result of social distancing to limit the spread of the coronavirus. That is, we are going into the economic equivalent of a medically induced coma in which some brain functions are temporarily shut down to give the patient a chance to heal. So maksudnya, the principal job of economic policy right now is not to provide stimulus only. That is to sustain employment and GDP, but instead to provide a life support for people, for businesses. So akhir kali saya katakan, bantulah pemain-pemain ekonomi yang terjejas, beri business life support yang berterusan. Kita tidak mahu ianya collapse. Jika ianya collapse adalah mengambil masa yang lama untuk membina semula ekonomi yang runtuh. Itu sahaja respon saya. Terima kasih. Norma baharu dalam kehidupan kita selepas pasca pandemik COVID-19, lepas ini kita akan beralih ke endemik lagi, adalah pelitup muka ataupun face mask. Ramai yang mencari online face mask yang berkualiti, yang murah, warna-warni. Tetapi ramai juga yang kurang peka dengan penggunaan dan cara melupuskan face mask ini. Ada yang ambil mudah saja, dia pakai face mask, lepas pakai face mask, dia pergi buang face mask itu di mana-mana. Jadi ini adalah satu amalan yang kurang bijak, kurang baik. Tapi kita sediakan khas klip bagaimana untuk melupuskan face mask anda. Sama-sama kita saksikan. Jelas daripada ulasan dan kupasan panel jemputan kita tadi yang berbahagia Dr. Rafiq Idris, melihat kepada satu usaha berterusan perlu dilipat gandakan oleh kerajaan untuk memulihkan semula ekonomi negara kita selain daripada pakej rangsangan ekonomi. Kerajaan dan industri perbankan juga perlu melihat aspek ketahanan sistem keuangan dan pasaran modal di negara kita ini. Kita mengharapkan bukan sahaja kesihatan diri kita akan beransur pulih dalam berdepan dengan COVID-19 ini, tetapi kita harapkan kesihatan sektor keuangan kita juga akan pulih seperti sedia kala. Kerjasama semua pihak amat penting dalam memulihkan ekonomi sambil menyokong kelangsungan
perniagaan terutama penggiat industri di negeri Sabah ini. Sudah tentu, harapan kita ini setinggi-tinggi Gunung Kinabalu. Sama-sama kita tunggu Jumaat 29 Oktober 2021 dan mudah-mudahan ada good news dari Dewan Rakyat nanti. Terima kasih kepada panel jemputan kita bersama-sama dalam live session di BKK TV untuk episod kali ini, dan kamu orang semua yang sudi bersama dengan live session di BKK TV untuk episod kali ini, teruskan bersama dengan kami di episod-episod akan datang dengan topik-topik yang kita akan kupas untuk anda semua yang menonton di Kota Kinabalu ataupun di mana juga kamu orang berada. Jangan lupa, ada lagi cerita-cerita menarik di episod yang akan datang. Kita akan bersama lagi dalam live session di BKK TV. Sekian untuk kali ini, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat, bye-bye.